Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Tajuk video ini ialah mudahnya menulis perenggan isi karangan. Oleh itu, dalam video ini cikgu akan fokuskan kepada cara-cara murid hendak menghasilkan perenggan isi karangan. Melalui video ini, cikgu akan memperkenalkan teknik penulisan perenggan isi iaitu teknik tohu cokep. Nama teknik ini pelik sedikit, tetapi baguslah sebab lebih pelik sesuatu nama itu lebih senang pula kita nak ingat. Betul tak? Apa itu tohu cokep? To bermaksud topik ataupun isi. Hu bermaksud huraian. Biasanya kita mulakan ayat begini. Hal ini dikatakan demikian kerana. Murid-murid jangan guna ini kerana, hal ini kerana, hal ini demikian kerana. Sebabnya ketiga-tiga binaan frasa ini tidak gramatis. Co bermaksud contoh. Ke bermaksud kesan. I bermaksud penegasan. Biasanya kita mulakan ayat begini. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa, atau ada sesetengah murid suka menggunakan begini. Sudah terang lagi bersuluh bahawa. Baik, jom kita hasilkan perenggan isi. Baik, sebelum itu cikgu ingin memberi satu peringatan penting. Untuk menulis karangan bahagian B, murid-murid perlu membaca stimulus soalan dengan telitinya dan menganalisis maklumat yang terdapat dalam stimulus dan juga stem soalan. Kemudian, ketika mengarang karangan, murid-murid mestilah menggunakan apa-apa maklumat yang terdapat dalam stimulus soalan di dalam karangan murid-murid, sama ada di bahagian pendahuluan, isi atau penutup. Maklumat yang cikgu masukkan ialah isi huraian ataupun contoh dalam karangan kita. Jika murid-murid tidak menggunakan langsung maklumat yang terdapat dalam stimulus soalan, karangan murid-murid tidak layak mendapat markah cemerlang. Berdasarkan soalan ini, kehendak soalan ialah cara untuk mengamalkan amalan berjimat cermat untuk mengelakkan sikap boros. Kemudian cikgu akan menganalisis stimulus soalan dan cikgu dapati dalam stimulus soalan ini ada isi karangan yang boleh digunakan oleh murid-murid. Cikgu memilih isi berkenaan merancang perbelanjaan kita untuk mengamalkan amalan berjimat cermat. Mengikut teknik tohu cokep, ayat topik ataupun isi, kita mestilah merancang perbelanjaan harian kita. Dalam ayat huraian, kita tulis mengapa, iaitu mengapa dalam ayat topik kita cadangkan supaya merancang perbelanjaan harian. Jadi kita tulis begini. Hal ini dikatakan demikian kerana tindakan merancang perbelanjaan harian dapat mengelakkan kita membelanjakan semua wang kita untuk membeli barangan secara tidak terkawal, terutamanya melalui pembelian secara dalam talian. Dalam ayat contoh, kita tulis begini. Contohnya, tindakan menyenaraikan barangan yang perlu dibeli akan mencegah kita membeli barangan yang telah kita ada, seperti pakaian dan alat tulis. Dalam ayat kesan, kita tulis, kesannya, perancangan perbelanjaan harian ini dapat mengingatkan kita agar beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis dan tidak berbelanja sewenang-wenangnya. Dalam ayat penegas, kita tulis begini. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa tindakan kita merancang perbelanjaan harian akan dapat mencegah kita bersikap boros. Sekaligus, kita dapat mengamalkan amalan berjimat cermat. Ingat ya murid-murid, dalam setiap bahagian sama ada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan ataupun ayat penegasan. Tidak semestinya murid-murid bina satu ayat sahaja. Murid-murid boleh menambah jumlah ayat mengikut kesesuaian. Seperkara lagi, kalau murid-murid sedar, cikgu ada menyelitkan peribahasa secara sisipan dalam huraian perenggan ini. Penggunaan peribahasa merupakan satu daripada ciri karangan cemerlang. Jom kita baca perenggan isi yang kita siapkan tadi. Kita mestilah merancang perbelanjaan harian kita. Hal ini dikatakan demikian kerana tindakan merancang perbelanjaan harian dapat mengelakkan kita membelanjakan semua wang kita untuk membeli barangan secara tidak terkawal, terutamanya melalui pembelian secara dalam talian. Contohnya, tindakan menyenaraikan barangan yang perlu dibeli akan mencegah kita membeli barangan yang telah kita ada, seperti pakaian dan alat tulis. Kesannya, perancangan perbelanjaan harian ini dapat mengingatkan kita agar beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis dan tidak berbelanja sewenang-wenangnya. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa tindakan kita merancang perbelanjaan harian akan dapat mencegah kita bersikap boros. Sekaligus, kita dapat mengamalkan amalan berjimat cermat. Jika murid-murid sedar, cikgu menyelitkan peribahasa beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis dalam perenggan isi tersebut. Ada beberapa lagi peribahasa lain yang sesuai digunakan dalam karangan yang membincangkan amalan berjimat cermat seperti sedikit-sedikit, amalan mau jadi bukit, ukur baju di badan sendiri, sediakan payung sebelum hujan, besar periuk, besar kerak dan lain-lain lagi. Baik, itu saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.